Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Oti Mila. So, hari ni, sekarang bulan Ramadan. So, ada antara kita yang akan mudah mengantuk, ada masalah tidur, kurang tidur, for example. Jadi, sebab tu saya terpanggil untuk nak buat satu konten yang berkaitan tentang kanak-kanak istimewa dan juga tidur. Okay, so kenapa saya tekankan berkenaan tentang tidur ni? Sebab ada antara kanak-kanak special kids ni, anak-anak istimewa ni, mereka memang ada masalah dengan tidur. Jadi kenapa? Kenapa begitu? Macam mana kita nak tahu dia ada masalah tidur ke tak? Berapa jam mereka kena tidur? So yang tu saya akan share secara general lah untuk hari ni. Okay? So, let's start. Kalau ikutkan, ada satu artikel which is dia cerita dalam 30% kanak-kanak ada antara mereka yang ada masalah tidur. Kan? Dan dalam 30% tu which is high risk untuk kanak-kanak yang special kids lah, anak-anak istimewa. Okay? Dan ada antara mereka yang memang tidak didiagnos. Anak puan, anak tuan ada masalah tidur. Ada yang tak ada didiagnos, which is yang kita hanya boleh lihat dari segi mereka punya pattern tidur. Ada problem lah dari segi tidur tu dan mengganggu mereka punya harian. Tapi secara generalnya, even kita yang orang dewasa pun ada potensi untuk ada masalah tidur. So hari ni memang khususnya generally nak cerita pasal kanak-kanak special kids lah. Okay, kenapa dikaitkan kanak-kanak special kids ni ada masalah tidur? So mungkin disebabkan oleh mereka punya physical limitation, ada masalah fizikal. Okay, ada juga disebabkan behavior pattern ke, ataupun ada juga disebabkan side effect, kesan sampingan daripada ubat-ubatan yang mereka ambil. Okay, jadi nak bagi tahu apa contoh-contoh kanak-kanak tu ada problem dengan tidur. So, satu, mungkin mereka akan dengarlah nampak sangat mereka akan berdengkur, just lebih kuat lah berdengkur. Ada yang sleepwalking, tidur dan berjalan. Ada yang mengigau, kan? Ada yang susah nak tidur, kurang tidur, terlebih tidur. Terlebih tidur pun itu pun problem juga. Terlebih tidur, kurang tidur. Dan ada antara mereka, kalau nak tidur tu tak boleh nak tidur sendiri. Kena berteman. Berteman dengan parents. Tak boleh nak spread langsung lah. Kan? Okay, jadi macam mana kita nak tahu anak kita ni, maafkan saya, bukan anak kita. Anak-anak special kids ni, macam mana kita nak tahu mereka ni cukup ke tak waktu mereka tidur. Okay, jadi kalau ikutkan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun, mereka memang ada waktu tidur sekurang-kurangnya 11 hingga ke 14 jam. 11 hingga ke 14 jam. Panjanglah berbanding orang dewasa tidur. Kalau 3 hingga 5 tahun, dia lagi jadi pendek sikit. 10 hingga ke 13 jam. 10 hingga ke 13 jam. Dan bila diorang dah umur 6 tahun hingga ke tingkatan, adalah dalam range purata 9 ke 11 jam. Jadi kita tengok pattern situ, masa kecil-kecil lagi mereka akan ada waktu tidur yang panjang dan slowly akan berkurang. Jadi kalau anak-anak di rumah tu tak terlalu mengikuti range ni, so mungkin ada masalah lah dari segi waktu yang mereka sepatutnya cukup tidur. Okay. Bagaimanapun, ada juga saya pernah baca pasal berkenaan dengan cukup tidur ni, tapi dia tak relate lah dengan kanak-kanak special.
Dia just cakap memang dia just bagi range waktu untuk tidur, purata untuk tidur tu. Tapi ada sesetengah yang waktu tidur dia tak sampai pun macam tu, still dia okey. Maksudnya okey tu dari segi boleh berfungsi, tak ada masalah tidur, tak nampak mengantuk. Okay. Tapi itu bergantung kepada individu, kan, bergantung kepada individu itulah sendiri. Tapi untuk kanak-kanak, seperti mana yang kita tahu, waktu tidur tu adalah waktu yang penting bagi mereka untuk berkembang, untuk membesar dari segi tumbuh besaran, kan. Kurang tidur pun boleh menyebabkan senang untuk mengalami imunisasi rendah dan senang nak demam ke apa ke. So itulah pentingnya juga, kan, kita kena jaga tidur. Okey. Jadi untuk kanak-kanak yang ada masalah Down syndrome, for example, Down syndrome. Jadi bila dikaitkan dengan waktu tidur ataupun masalah tidur, sekejap. Okey. Jadi kalau untuk Down syndrome dan masalah tidur, apa faktor yang boleh dikatakan mereka ni sebenarnya benda tu yang menyebabkan mereka susah nak tidur? So dari segi fizikal, kan, macam mana kita tahu untuk Down syndrome ni dia ada dia punya physical features yang pattern mereka sama. Contohnya dari segi lidah, tonsil dekat dalam tu, so, dia akan saiz dia lebih besar lah daripada kanak-kanak lain seusia daripada mereka. So itu ada sebenarnya features yang kalau Down syndrome boleh nampak lah. Features tu dia ada lagi banyak detail. Features tu nanti boleh tengok. Tapi disebabkan fizikal tu dan mereka punya muscle tone ataupun kita nampak kita punya muscle ni, kalau dari segi normal okey lah, kan, nampak begini senang nak bergerak apa semua. Untuk Down syndrome mereka akan nampak lembek. Lembek lah. Pasal ni lembek lah, macam tu, nampak lebih lembek, kan. Jadi benda tu yang menyebabkan salah satu faktor yang mengganggu mereka punya tidur. Mereka punya tidur, mengganggu posisi tidur mereka. Sebab muscle ni penting. Muscle ni penting untuk support kita punya posture badan, menegak, dapat posture yang terbaik lah masa tidur. Jadi so itu pun salah satu menyebabkan mereka ada masalah dari segi tidur, dari segi physical features. Okay, itu Down syndrome. Next adalah pasal autism. So autism ni ada antara mereka yang memerlukan medication ataupun ubat-ubatan. Jadi daripada medication ataupun ubat-ubatan tu yang menyebabkan mereka ni ada problem dari segi tidur, kan. Jadi ada yang mereka sebenarnya disebabkan ubat tu mereka jadi tak berapa tenang, mudah mengamuk. Itu mungkin juga ada salah satu side effectnya lah. Ada yang jadi hyper sebelum tidur. Jadi apa-apa pun untuk dari segi ubat-ubatan ni kena merujuk kepada yang pakar lah dari segi ubat-ubatan tu, dan mungkin boleh minta saranan daripada doktor ataupun ahli farmasi yang bagi itulah. Okey, apa-apa pun kena merujuk kepada yang pakar. Yang itu adalah salah satu side effectnya dari segi ubatan tu lah. Okay, dari segi autism. Okay. So ADHD, hyperactive, ada yang ADHD, ada mereka yang memerlukan ubat-ubatan yang telah disarankan, diprescribe oleh doktor. Jadi dari ubat tu yang menyebabkan mereka jadi susah nak tidur. Ada juga yang menyebabkan mereka ni jadi ada masalah. Maksudnya kalau tidur tu tak berapa nyenyak lah, tak berapa nyenyak. Mereka akan mudah terjaga sekiranya terdengar sebarang bunyi orang berjalan, so akan mudah terjagalah. So itu adalah
salah satu contoh ataupun contohlah yang menyebabkan kanak-kanak special kids ni ada antara mereka yang mengalami masalah tidur. Okay. Jadi penting sebenarnya untuk tidur ni dengan dijaga, especially untuk mereka yang special kids ni, sebab tidur tu boleh mengganggu dari segi mood mereka, dari segi fokus mereka semasa contohnya datang ke terapi. Ada antara mereka yang akan tidak fokus sebab mengantuk, tak fokus, ada yang jadi mudah mengantuk. So bila kita buat aktiviti dengan sesi OT contohnya, tak berapa banyak aktiviti dibuat. Boleh buat, cuma tak nampaklah bersungguh-sungguh sebab tak berapa sedar dalam keadaan mengantuk. Tu yang menyebabkan kita pun pentingkan juga tidur bagi mereka. So nanti OT contohnya akan tanya dengan parents bila waktu anak puan kurang mengantuk ataupun cergas. Jadi kita susun jadual yang bersesuaian untuk mereka menjalani sesi terapi. Okey. Jadi tu ada serba sedikit yang kena diambil kira untuk mereka lebih efisien lah dekat sesi OT ataupun sesi terapi. Sebab tu tidur tu pun penting, tak kira umur, tak kisah special kids ke, dewasa ke apa ke. So dia boleh efek ataupun memberi kesan dari segi performance sepanjang untuk kita punya aktiviti seharian. So dalam bulan puasa ni pastikan cukup tidur, cukup rehat, kan? So senanglah untuk kita bekerja, beramal ibadah. Contohnya untuk umat Islam, untuk kanak-kanak pun kena tengok jugalah, tak kisah special kids ke, kanak-kanak biasa ke, waktu tidur kena pantau, elakkan bermain gadget sebelum tidur, minum kafein, kan? Okay, sebenarnya tidur dengan bulan Ramadan ni ada jugalah berhubung kaitnya. Sebab tu saya cerita pasal tidur dan special kids. Okay, itu sahaja dari saya, OT Mila. Bye.